Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita teruskan lagi sesi PDPR kita pada hari ini dengan tema 3 iaitu tema keselamatan, unit 9 alatan keselamatan. Aspek yang akan kita pelajari pada hari ini ialah aspek seni bahasa dengan fokus kita terhadap pantun. Tajuk pantun yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Kamera Pintar. Kamu boleh buka buku teks kamu pada halaman 56 untuk sama-sama menyemak petikan atau teks yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum cikgu terlupa, kamu juga boleh menyemak di SKP kita iaitu 4.2.1 melafazkan pantun yang mengandungi bahasa yang indah dan menjelaskan maksud. Objektif pelajaran kita pada hari ini, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat melafazkan dan menjelaskan maksud pantun. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat melafazkan sekurang-kurangnya 2 rangkap pantun dengan nada dan intonasi yang sesuai. Murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 maksud pantun dengan tepat dan betul. Apakah yang dimaksudkan dengan pantun? Cikgu percaya kamu telah pun mempelajari pantun ini ketika kamu tahun 1 dan tahun 2. Kita akan mengulang serba sedikit mengenai pantun ini dalam slot PDPR kali ini. Pantun. Pantun ialah puisi tradisional Melayu turun-temurun yang tertua di dalam budaya Melayu. Ia juga merupakan karangan berangkap yang menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Jadi pantun ini adalah ciptaan orang Melayu dulu-dulu. Orang Melayu dulu-dulu merangkai atau mengolah bahasa yang indah-indah menjadi karangan berangkap yang disebut sebagai pantun. Pantun dicipta oleh masyarakat Melayu tradisional dengan tujuan menyampaikan perasaan, buah fikiran, mesej keagamaan, nasihat, sindiran ataupun sebagai hiburan. Ringkasnya, pantun ini bertindak sebagai alat atau perantara orang Melayu dulu-dulu untuk menyampaikan perasaan atau menyampaikan mesej ataupun boleh jadi untuk menyindir dan juga boleh juga bertindak sebagai hiburan masyarakat Melayu dulu-dulu. Sebab orang dulu-dulu dia tak ada hiburan ya. Pantun ini bertindak sebagai hiburan orang dulu-dulu. Seterusnya, sebuah pantun wujud dalam satu rangkap yang sempurna maksudnya. Sesebuah pantun menjadi sempurna apabila mengandungi pembayang dan maksud dalam sesebuah rangkap pantun. Jadi cikgu katakan begini ya, pantun ni dia gambaran minda atau gambaran masyarakat Melayu dulu. Bila terciptanya pantun ini diolah dengan menggunakan bahasa yang indah-indah tetapi dia mengandungi 2 unsur dalam pantun ni. Nak menjadikan pantun itu dia perlu ada pembayang dan maksud. Jadi kalau tak ada pembayang ataupun tak ada maksud ataupun tak ada salah satu daripada kedua-dua unsur ini, pantun itu tak sempurnalah dan tak bolehlah dikatakan sebagai pantun. Jadi pantun perlu ada 2 unsur ini iaitu pembayang dan maksud. Sekalipun pantun itu pantun 2 kerat iaitu pantun yang paling ringkas, dia mesti ada kedua-dua unsur
ini. Mari kita tengok contoh pantun dua kerat yang terdapat pada paparan slide ini. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Baik, kamu boleh lihat ya, walaupun pantun ini dua kerat, barisan pertamanya merupakan barisan pembayang bagi pantun tersebut. Baik, barisan kedua iaitu kenyang perut, senang hati merupakan barisan yang menerangkan maksud pantun. Mari kita lihat kedudukan pembayang dan maksud dalam pantun empat kerat. Pantun empat kerat terdiri dari 4 baris. Ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan juga baris keempat. Untuk pantun empat kerat, istimewa sedikit ya. Sebab apa? Sebab dalam pantun empat kerat ni, dia dua baris di atasnya iaitu baris pertama dan baris kedua merupakan pembayang. Manakala baris ketiga dan baris keempat merupakan baris yang menerangkan tentang maksud pantun tersebut. Pantun ini sempurnalah ya, selayaknya. Sebab apa? Sebab dia mengandungi atau pantun ini mengandungi kedua-dua unsur pembayang dan maksud. Cuma bilangannya agak lebih sedikit dibandingkan dengan pantun dua kerat tadi. Selain mempunyai pembayang dan maksud, pantun juga mempunyai pola bunyi yang tertentu. Pola bunyi ini merujuk kepada rima akhir yang sama dalam sesebuah pantun. Baiklah, sesebuah pantun yang sempurna, yang pertama perlu ada pembayang dan maksud. Ciri yang kedua yang perlu ada bagi sesebuah pantun yang sempurna ialah rima akhir yang sama. Pantun yang baik perlu mempunyai rima akhir yang sama. Mari semak keterangan seterusnya. Bagi pantun dua kerat, rima akhir yang terbentuk biasanya AA. Baik, untuk pantun dua kerat, rimanya adalah sama bagi baris yang pertama dan kedua. Contohnya, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Pantun dua baris ini menggambarkan dua nada bunyi yang sama pada akhir ataupun pada akhir setiap baris, rimanya sama ya. Jadi pola rima ini kita nyatakan sebagai pola AA. Mari kita semak seterusnya untuk pantun empat kerat. Bagaimanakah pola pantun empat kerat ini? Pola bunyinya. Baik, bagi pantun empat kerat, pola bunyinya agak istimewa ya. Polanya berselang-seli iaitu A, B, A, B. Contohnya dapat kita lihat pada pantun pada halaman 56. Mari kita baca. Buah lontar masak berisi, dari rantau tanam di laman. Kamera pintar alatan inovasi untuk memantau sekitar halaman. Pantun ini ada 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3 dan juga baris keempat. Cikgu dah nyatakan di awal tadi bahawa untuk barisan yang pertama dan barisan kedua bunyinya akan berbeza. Tetapi begitu juga barisan ketiga dan keempat ya, tapi bunyi yang sama akan terdapat pada baris pertama dan baris ketiga. Manakala pola bunyi bagi baris kedua akan bersamaan dengan pola bunyi baris keempat. Cikgu rasa kamu boleh tengok di sini ya,
pada barisan yang pertama, suku kata akhirnya ialah C. Begitu juga dengan baris yang ketiga, suku kata akhirnya atau rima akhirnya juga C. Untuk baris yang kedua, suku kata akhirnya man. Begitu juga untuk baris yang keempat, suku katanya sama dengan suku kata pada baris yang kedua, iaitu man. Jadi secara ringkasnya, pola bagi pantun 4 kerat ini ialah pola AB dan AB, iaitu baris pertama sama bunyi dengan baris ketiga, manakala baris kedua sama bunyinya dengan baris yang keempat. Paparan ini menunjukkan 4 langkah mudah yang boleh kamu ikuti supaya kamu dapat melafazkan pantun menjadi puisi yang menarik. Jadi, cikgu akan terangkan langkah-langkah ini dalam slide yang berikutnya. Cikgu harap kamu boleh buka buku teks kamu pada halaman 56. Kita akan mula melihat pantun yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu pantun yang bertajuk Kamera Pintar. Pada bahagian sudut atas buku teks kamu, cikgu rasa kamu boleh lihat ini adalah gambaran contoh kamera pintar ataupun dikenali juga dengan kamera keselamatan. Tapi cikgu tidak bercadang untuk mengulas mengenai kamera keselamatan atau kamera pintar ini ya, sebab kita akan terus fokus kepada kemahiran 4.2.1. Yang pertama melafazkan pantun dan yang kedua menjelaskan maksud pantun. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Seperti yang telah cikgu janjikan tadi, kita akan mula membaca pantun dengan menggunakan 4 langkah mudah yang cikgu senaraikan di sini. Langkah yang pertama, bila kamu hendak membaca pantun, kamu perlu baca dan kenal pasti sebutan bagi setiap baris dalam satu-satu rangkap pantun. Kamu perlu baca dahulu. Baca, camkan dan kenal pasti sebutan itu agar kamu dapat melafazkan pantun itu dengan betul. Kedua, jeda. Setiap rangkap pantun atau baris pantun yang kamu hendak baca, kamu perlu ada jeda ya. Jeda itu bermaksud berhenti seketika atau berhenti sekejap di antara perkataan yang kedua dan perkataan yang ketiga. Kamu tak boleh baca terus-menerus. Untuk menjadikan pantun ini menarik, perlu ada jeda. Yang ketiga, intonasi. Untuk membaca pantun, dalam satu-satu rangkap pantun, khususnya dalam teks ini, pantun 4 kerat, barisan pertama dan barisan ketiga yang kamu baca perlu kepada nada yang sama. Manakala barisan kedua dan barisan keempat pula nada yang sama juga. Jadi kamu perlu bezakan ya, nada untuk barisan pertama dan kedua berbeza, nada untuk barisan ketiga dan keempat juga berbeza. Tapi nada untuk atau intonasi untuk barisan kedua dan barisan ketiga sama. Begitu juga untuk barisan kedua dan barisan keempat juga sama. Baik, seterusnya santai. Bila nak baca pantun, kamu tak perlu baca tergesa-gesa atau baca dalam keadaan laju. Kamu perlu baca dalam keadaan bersahaja atau nada yang bersahaja. Maksudnya kamu perlu bertenanglah. Baca dalam keadaan relax. Baik, mari kita baca pantun ini bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Tapi sebelum tu, Cikgu nak ingatkan kamu, kalau kamu dapat perhatikan pantun ini, Cikgu ada palang-palang warna ungu kat sini, bermaksud di situ kena berhenti seketika. Di situlah letaknya jeda. Baik, kita baca pantun ini.
buah lontar masak berisi, dari rantau tanam di laman. Kamera pintar alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Pergi ke pekan mencari celagi, di dalam raga ikan gelama. Usah fikirkan harga yang tinggi, keselamatan keluarga lebih utama. Ke pantai Mersing mencari lokan, pacu kuda membawa sekam. Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Dari permatang membawa pulasan, pulasan dibawa ke hujung jeti. Tetamu datang dapat dikesan, pencuri didakwa senang dibukti. Baik, demikian tadi contoh bacaan pantun, ya, contoh cara melafazkan pantun. Jadi untuk slot kali ini cikgu nak kamu melakukan tugasan melafazkan pantun. Kamu perlu rakam bacaan pantun kamu atau cara kamu melafazkan pantun, rakam dan hantar kepada cikgu melalui Padlet, ya, Padlet kelas masing-masing. Kamu boleh pilih mana-mana rangkap yang kamu suka, sama ada rangkap pertama ke, rangkap kedua ke, rangkap ketiga ataupun rangkap yang keempat. Pilih mana-mana 2 rangkap pantun, rakamkan dan hantar ke Padlet cikgu. Itu untuk tugasan yang pertama. Untuk kemahiran seterusnya, kita akan cuba mencari maksud pantun atau menjelaskan maksud pantun. Jadi, pantun yang akan kita cuba cari atau jelaskan maksudnya pada muka surat 56, iaitu pantun mengenai kamera pintar. Cikgu rasa kamu tentu dapat lihat di sini terdapat perbezaan warna bagi penulisan baris-baris dalam pantun ini. Kalau kamu dapat lihat di sini, baris pertama dan baris kedua bagi setiap rangkap pantun ini, baik rangkap pertama atau rangkap kedua atau rangkap ketiga ataupun rangkap keempat, baris pertama dan baris kedua bagi setiap rangkap ini ditulis dengan dakwat berwarna hitam. Manakala untuk baris ketiga dan baris keempat bagi setiap rangkap telah ditulis dengan warna biru. Sebenarnya untuk rangkap yang pertama dan kedua yang ditulis dengan dakwat yang berwarna hitam bagi setiap rangkap, ia merupakan pembayang bagi pantun tersebut. Pembayang bagi setiap rangkap. Manakala untuk baris yang ketiga dan keempat, di situlah sebenarnya terletak maksud pantun itu. Jadi kita nak mencari maksud pantun, kita tak perlulah nak tengok baris pertama dan baris kedua, kita hanya perlu terus melihat atau meneliti baris yang ketiga dan keempat untuk mencari maksud pantun. Bagi rangkap yang pertama, telah pun diberi maksud pantunnya, ya, iaitu kamera pintar merupakan alatan inovasi yang boleh digunakan untuk mengawasi rumah sendiri. Yang ini sudah diberi dalam buku teks kamu. Kemudian, untuk rangkap yang kedua, usah fikirkan harga yang tinggi, keselamatan keluarga lebih utama, juga telah diberikan maksud ataupun dijelaskan maksud pantun, iaitu walaupun harganya mahal, kita tak perlu nak ambil kisah, yang pentingnya keselamatan keluarga perlu kita dahulukan. Baik, seterusnya untuk rangkap yang ketiga dan keempat, dia dah terangkan sebenarnya di sini, ya.
Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Yang ini ialah mengenai kamera pintar ini. Kamera pintar ini boleh berpusing. Maksudnya dia boleh berpusinglah untuk merakam pergerakan di kawasan persekitaran kediaman supaya kamera ini tidak terlepas apa-apa gerakan atau perlakuan yang dilakukan oleh orang yang menceroboh dalam kawasan kediaman kita. Jadi di sini cikgu tuliskan keterangannya, maksudnya cikgu harap kamu boleh baca kamera pintar ini boleh berpusing mengikut gerakan dan sentiasa berhati-hati untuk merakam segala perbuatan atau perkara yang dilakukan. Maksudnya tidak terlepaslah apa-apa perkara pun yang terjadi ketika kamera pintar ini melakukan gerakan atau pusingan. Ya. Baik, seterusnya yang akhir sekali, apa yang dilakukan oleh kamera pintar ini? Tetamu datang dapat dikesan, pencuri didakwa, senang dibuktikan. Maksudnya kamera pintar ini dapat mengesan, ya, dapat mengesan tetamu yang datang. Siapa yang datang boleh dikesan dan sekiranya orang yang datang itu melakukan perkara atau perbuatan sehingga merugikan tuan rumah, maka bukti itu boleh dicari melalui rakaman kamera pintar tadi. Baik, demikian tadi sedikit ulasan cikgu mengenai kamera pintar ini. Seterusnya, untuk tugasan kedua, cikgu harap kamu boleh buka buku aktiviti kamu pada halaman 66. Kamu akan melakukan aktiviti 4. Aktiviti ini berkisar tentang ketuhar, ya. Ketuhar, ini gambar ketuhar. Ke atas ni cikgu rasa kamu boleh lihat. Baik, kesemua rangkap pantun ini ada 4 rangkap. Rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3 dan rangkap 4 ini kesemuanya mengenai ketuhar ini. Baik, kamu dikehendaki mencari maksud bagi pantun ini, bagi setiap rangkap pantun ini. Jadi, kalau nak cari maksud, cikgu dah terangkan sebelum ini, kamu cuma perlu meneliti baris ketiga dan baris keempat sahaja. Baris 1 dan 2 tak payah. Tak payah tengok pun tak apa sebab baris pertama dan kedua hanyalah pembayang. Maksud untuk setiap rangkap pantun ini terletak pada baris ketiga dan baris keempat. Kamu perlu baca dan fahami, kemudian gunakan ayat sendiri untuk mengolah jawapan kamu. Baik, kesemua maksud pantun ini menjelaskan tentang penggunaan ketuhar dengan selamat. Jadi cikgu rasa cikgu takkan bincangkan dengan lebih lanjut mengenai petikan atau pantun ini, ya, sebab cikgu dah terangkan dalam buku teks tadi tentang pantun kamera pintar. Jadi kamu perlu mencari sendirilah. Ya, cikgu rasa pantun ni mudah, ya, mudah dan maksudnya jelas tergambar pada rangkap pada baris ketiga dan keempat setiap rangkap. Jadi gunakan ayat kamu sendiri untuk menjelaskan maksud dari setiap rangkap pantun ini. Jadi kamu lengkapkanlah tugasan kamu ini seperti biasa. Kamu hantar ke Padlet cikgu. Cikgu rasa sekian dulu untuk kali ini. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.